Page mana lupa? Sekejap. Oh, dah. Okey. Boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada segenap hadirin wa hadirat hafizakumullah, para asatizah, alim ulama, para imam di luar sana, wabil khusus kepada pelajar-pelajar di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, kawan-kawan dari RKUD dan Majlis Taklim Manuk. InsyaAllah kita akan meneruskan pengajian kita pada muka surat 131. Zahir menurut Ibn Taymiyah. Sementara zahir menurut Ibn Taymiyah adalah zahirul kalami huwa ma yasbiqu ila al-aqli as-salim minhu liman yafhamu bitilkal lughati summa qad yakunu zuhuruhu bimujarradil wad'i wa qad yakunu bisiyaqil kalam. Jadi salah satu cara untuk memahami pemikiran orang tersebut bahawa kita kena merujuk kepada apa yang dipanggil dengan kalam dia sendiri. Jadi kita ambil definisi dia untuk memahami perkara tersebut. Itu lebih aslam dalam cara bermunadharah. Maka dalam definisi ini berbeza dengan pengertian zahir oleh salafi di atas. Kerana apa? Salafi di atas zahir yang dia kata adalah iaitu saya tak ingat kat mana, kita dah bahas ni, wa nubayyinu ma yadullu ala anna salafa kanu yajrauna nusus sifat ala zahiriha al-mafhumi fil lughatil arab. Sesuai dengan lugah Arab. Tapi kalau yang ni tak, dia kata zahirul kalam huwa ma yasbiqu ila al-aqli as-salim min kulli man yafhamu bi tilka lughah. Summa qad yakunu zuhuruhu bi mujarradil wad'i wa qad yakunu bi siyaqil kalam. Jadi kadang-kadang dengan siyaqul kalam. Lalu walaupun definisi zahir oleh Ibn Taymiyah ini lebih selamat dari tuduhan tashbih atau tajsim, tetapi dia juga masih ada sisa yang boleh membawa kepada kemusykilan. Selain juga dalam hal ini beliau juga tidak kokoh atau tidak tetap. Jadi dia tidak stand, dia masih tak solid. Iskal dia, satu, sifat khabariyah adalah termasuk dari mutasyabihat menurut jumhur ulama. Kita kena tahu yang pembahasan kita bahas pada hari pertama atau hari kedua. Berbeza menurut Ibn Taymiyah yang menegaskan termasuk muhkamat sehingga boleh diketahui makna. Jadi Ibn Taymiyah dah kata ayat sifat itu muhkamat yang memang jelas tahu makna dia. Jadi itu khilaf masalah yang besar yang pertama. Lalu mutasyabihat sudah tentu tidak jelas maknanya, oleh kerana itu sangat tidak mungkin jika yang dimaksudkan salaf adalah zahir, maknanya kerana mutasyabihat tidak zahir maknanya. Yang kedua, jika makna zahir adalah apa yang datang segera ke dalam akal sihat, maka kenapa Ibn Taymiyah menolak takwil? Jika itulah yang datang pada akal sihat. Bagi yang memahami, asal lughahnya adalah tajsim meskipun hanya daripada tertib kalamnya. Jadi yang dia kata bisiyakil kalam atau ilal aqli as-salim. Jadi tempat mahal yang kita bahas sekarang adalah aqli salim. Kalau aqli salim lebih baik takwil. Itu jelas-jelas tidak ada iskal. Ila aqli salim. Lalu yang ketiga, zahir makna yang dihindari para ulama salaf adalah kerana itu menunjukkan tashbih atau tajsim. Kenapa menyebabkan ulama salaf terpaksa melakukan ta'arud, berpaling daripadanya? Kenapa? Kerana ada unsur tajsim atau tashbih. Jika zahir makna yang dimaksudkan Ibn Taymiyah adalah yang segera hadir dalam fikiran yang sihat, tentu itu bukan lagi sebagai sifat bagi Allah. Jadi kalau Ibn Taymiyah adalah yang segera, yang mutabadar fi dhihni, tentu itu bukan lagi sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Okey. Yang keempat, Ibn Taymiyah pernah mengatakan jika zahir Al-Quran boleh melahirkan jisim. Jadi dia sendiri mengaku. Contohnya dia sebut dalam kitab Al-Jawab As-Sahih, fa fi Taurat wal Quran min al-ayati allati zahiruha at-tajsim ma la yuhsa. Dia dah ta'yin dah, dia dah sebut dah, dia tasrih. Bahasa yang jelas dia tasrih.
Quran sendiri ada zahir yang membawa kepada tajsim. Jadi dia mengakui zahir tu kadang boleh membawa tajsim. Beliau juga berkata wal qismu as-sadisu may yaqulu innahu fawqal arsy wa huwa fi kulli makan wa yaqulu anna ukirru bi hadhihi nusus wa hadhihi la asrifu wahidan fiha. Al-zahiri wa hadha qawlu tawaif ذكرهم الأشعري في مقالة الإسلامية وهو موجود في كلام الطائفة من السالمية وصوفية لكنه غلط أيضا. Jadi dia pun mengatakan pendapat tersebut ghalat. Ucapan beliau tetapi ini juga keliru, ghalatun lakinnahu ghalatun aidan. Menunjukkan harus ada yang dipalingkan dari sahih. Menunjukkan mesti ada sesuatu yang sharif. Sharif itu yang memalingkan perkara tersebut. Terbukti orang yang memperlakukan sesuai dengan zahirnya pun beliau kritik. Contoh dia, di antara lagi ucapan Ibn Taymiyah tentang zahir adalah falafzu zahir qad sarat. Ini saya tak tahu kenapa dia sarat. Kena cek lafaz asal dia, mungkin ada dhamir yang muannas atau qad sara mushtarikahu fa inna zahira fil fitri as-salimati wal lisan arabi wad dini al-qayyim walisan salaf ghairu zahiri fi 'urfi katsirin minal mutaakhirin. Fa in arada mana tadi? Fa in arada al-halifu bidh-dhahiri syai'an minal ma'ani allati hiya min khasa'ithil muhdatsin aw ma yaqtadi naw'an naqsin bi an yutawahhama anna al-istiwa'a mislu istiwa'il ajsami 'alal ajsami aw ka istiwa'il arwahi in kanat la tadkhulu indahu fi ismil ajsam faqad hanasa fi dhalika wa kadhiba. Wa in arada al-halifu bidh-dhahiri fa huwa dhahir fi fitril muslimin qabla dhuhuril ahwa wa tashattat al-ara'u wa huwa dhahiru alladhi yaliqu bi jalalati subhanahu kama anna hadha wa adh-dhahir fi sa'iri ma yutlaqu alaihi subhanahu min asma'ihi wa sifatihi kal hayati wal ilmi wal qudrati was sam'i wal basari wal kalami wal iradati wal muhabbati wal ghadabi wal ridha fa inna dhahira hadhihi al alfaz idza utliqat alaina an takuna a'radan aw ajsaman bi anna dhawatana kadzalika wa laysa dhahiruha idza utlika ala Allah azza wa subhanahu wa ta'ala illa ma yaliku bi jalan. Jadi kesimpulan daripada kalam Imam Ibn Taymiyah ini, ucapan Ibn Taymiyah ini pun sebenarnya menyelamatkan beliau dari tuduhan tajsim. Sebab dia sebut yang iza utrika tadi. Iza utrika alaina an takuna a'radan aw ajsaman li anna dhawatana kadzalika. Wa laisa zahira iza utrikat ala Allah. Okay. Ucapan Ibn Taymiyah ini pun sebenarnya menyelamatkan beliau dari tuduhan tajsim meskipun pada ucapan-ucapan lain kelihatan ada kecenderungan beliau ke sana. Iaitu dapat membawa kepada tajsim. Pun begitu, pengertian seperti di atas berbeza dengan sebahagian besar kaum salafi dalam mengertikan makna zahir. Sebab sebahagian besar kaum salafi dalam mengertikan makna zahir. Tetapi bagaimanapun, secara ilmiah, ucapan Ibn Taymiyah di atas tetap layak dikritik dan munaqasyah. Di antaranya, pengertian zahir seperti itu tidak sesuai dengan pendapat majoriti ulama. Jadi, ini bukan sesuai dengan majoriti ulama yang insyaAllah akan dibahas dan juga yang telah dibahas pada pertemuan yang semalam. Okey. Bahkan ada sebahagian darinya yang menyebut ijma' dinafikan dari zahir. Yang kedua, pengertian zahir itu tidak mempunyai dhabit yang jelas atau batasan yang pasti, sehingga susah untuk dipastikan dalam bahagian ilmiah dan praktik khususnya dalam mutasyabihat. So yang mana dhabit? Tak ada dhabit. So susahlah juga. Beliau tidak membezakan antara sifat khabariyah dan sifat aqliyah, sifat ma'ani dan memperlakukan sama. Dan itu bertentangan dengan majoriti ulama. Okey. Zahir mutabadir versi salafi. Sekarang kita kena faham, kena cuba tengok macam mana definisi zahir menurut golongan salafi. Khusus pembahasan zahir mutabadir versi salafi, iaitu zahir yang segera hadir dalam fikiran saat diucapkan adalah sebagai berikut. Waqad inqasama an-nasu ittijaha hadzal hadis wa ghairihi min nusus sifati ila salasati aqsam. Al-qismu al-awwalu man ja'alu adh-dhahira mutabadira minha ma'nan haqqan yaliku billahi azza wa jalla wa abqa dalalataha ala dhalika
wa haula'i hum as-salafu alladhina ijtama'u ala ma kana alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabu walladhina la yasduqu laqabul ahli sunnah wal jamaah. Ni menurut Salafi lah, yang mana tak layak untuk dinamakan ahli sunnah wal jamaah illa alaihim, kecuali pada mereka. Al-qismu asani, yang bahagian yang kedua, man ja'alu adh-dhahira al-mutabadira min nususi sifati ma'nan batilan la yaliku billahi wa huwa at-tashbih. Ini dikritik. Wa abqa dalalataha ala dhalika wa haula'i hum al-musyabbihah. Jadi manusia terbagi menjadi 3 kelompok berkaitan hadis ini dan yang hadis yang lain dari nas dan sifat. Pertama, orang yang menjadikan zahir mutabadir darinya makna yang hak, yang layak bagi Allah Azza wa Jalla serta menetapkan dalalahnya atas itu. Mereka adalah salaf yang terhimpun dalam akidah yang dibawa Rasulullah SAW dan sahabat. Dan mereka adalah yang digelar ahli sunnah wal jamaah. Kedua, orang yang menjadikan zahir mutabadir dari nas sifat makna yang batil, yang tidak layak bagi Allah, iaitu tashbih serta menetapkan dalalahnya atas itu. Dan mereka adalah musyabbihah. Okey. Lalu pembahagian ini boleh kita nampak bias. Maksudnya bias lah. Bias dan tidak jelas secara definitif. Alasan dia, zahir mutabadir ini mungkin melihat dari siap kalam. Dan mungkin hanya melihat sifat khabariyahnya saja. Dalam erti tidak melihat siap kalamnya atau qarinah-qarinah lain dalam usul faham. Jika yang dimaksudkan adalah zahir mutabadir yang pertama, maka ini relatif kerana zahir mutabadir difikirkan orang awam yang jahil atau kaum musyassimah. Pasti Allah sama dengan makhluk. Tetapi zahir mutabadir di fikiran ulama yang tanzih pasti akan mentazihkan Allah. Dan ini tidak jelas zabit. So kadang boleh macam ni, kadang boleh. Ini masalah. Lepas tu kemudian yang dimaksudkan adalah zahir mutabadir yang kedua. Dia kata zahir mutabadir yang kedua. Maka sudah pasti zahir yang dimaksudkan adalah zahir secara lughat. Dan zahir secara lughat dalam sifat khabariyah adalah tashbih atau tafsir. Dan ini adalah zahir menurut usul fiqh dan balaghah sastra Arab yang merupakan ilmu yang mengkaji makna-makna lughat Arab. Dan jika kita membaca kalam-kalam ulama ahli sunnah, maka majoriti yang memaksudkan zahir tersebut adalah zahir sifat, bukan zahir mutabadir yang dimaksudkan oleh Salafi. Jadi, okey, lepas tu komentar dia ni yang dia campur aduk semua ni saya tak payah bacalah. Dia boleh baca. Sebab tu dia punya ulasan lah. Cuma sekarang, so macam mana ni? Kemudian di antara yang boleh meruntuhkan persepsi mereka lagi adalah apakah sifat Allah ini termasuk mutasyabih atau tidak. Ni kita nak bahas balik. Sebab kalau dia nak bahas zahir ke tak zahir, ini mutasyabihat ke tak dulu. Jika sepakat termasuk mutasyabihat, maka dengan sendirinya pengertian zahir mutabadir yang patut bagi Allah telah gugur dan tidak sesuai dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Okay. Dan ucapan Imam Ahmad berikut ini juga memastikan bahawa zahir sifat yang dinafikan adalah zahir yang mengandungi tashbih. Bukti dia, Imam Ahmad seperti yang diriwayatkan dalam kitab Tabaqat Hanabilah, dalam akidah dia berkata, Inna lillahi ta'ala yadain wa huma sifatun lahu fi dhatihi. Laisata bi jarihataini wa laisata bi murakkabataini wala jismin. Okay. Wala min jinsil ajsami, wala min jinsil mahdudi wa tarkibi, wala al-ab'ad wal jawarih. Wala yuqasu ala dhalika. Wala lahu mirfaqun wala adud. Wala fima yaqtadi dhalika min itlaqi qawlihim yadun. Illa ma nataqa bihi al-Qur'anul Karim aw sahhat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sunnatu fihi. Jadi sungguhnya bagi Allah Taala ada yadain. Keduanya adalah sifat bagi Allah dalam zatnya. Bukan keduanya organ tubuh, bukan tersusun. Tidak juga murakkab lah. Bukan jisim. Bukan jenis dari jisim. Bukan dari jenis yang terbatas dan tersusun. Bukan sebahagian dari tubuh dan organ tubuh. Dan tidak boleh dikiaskan kepada itu semua. Tidak ada baginya siku dan lengan. Tidak pula pemahaman itu semua dari kemutlakan ucapan salafiyat, kecuali yang difirmankan Al-Quranul Karim dan atau hadis sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, yang sangat aneh yang kita boleh tengok peliklah adalah nukilan sebahagian salaf yang menghilangkan ucapan Baihaqi yang merupakan titik persalahan antara
Ahlussunnah wal Jamaah dengan Ibn Taymiyah. Apa Imam Baihaqi kata? Faqad dzakara al-Baihaqi sifatis al-fawqiyah wal nuzul wal ityan summa rawa bi sanadihi anil Walid bin Muslim qala su'ila al-Auza'i wa Malik wa Thawri wal Lais bin Sa'ad an hadhihi al-ahadith faqalu amirruha kama ja'at. Jadi maka Al-Baihaqi menyebut sifat al-fawqiyah, nuzul dan ityan, kemudian meriwayatkan dari Walid bin Muslim, ia berkata, Al-Auza'i, Malik, Thawri dan Laith bin Sa'ad ditanya tentang hadis-hadis ini. Mereka berkata, berlakukanlah sebagaimana datang. Okay. Padahal yang benar adalah su'ila al-Auza'i wa Malik wa Sufyan as-Sawri wa Laith bin Sa'ad an hadhil ahadis allati ja'at fi tashbih faqalu amiruha kama ja'at ila kaifiyatin. Nampak perbezaan tersebut. Nampak perbezaan tersebut. Boleh rujuk buku mereka Al-Huskun tu. Tak tahu kitab dia. Boleh ni kitab Salafi lah. Sedangkan kita ambil cuba tengok kitab Al-Asma' wa Sifat Imam Al-Baihaqi sendiri, muka surat 277. Bagaimana dihilangkan. Okey. Mungkinkah pengurangan tersebut berkaitan dengan mazhab mereka bahawa ayat sifat bukan termasuk mutasyabihat dan zahirnya tidak menunjukkan tashbih? Wallahualam. Kita tak boleh nak tuduh. Tapi kenapa dihilangkan? Lalu ayat dan hadis sifat khabariyah mengandungi makna tashbih juga diisyaratkan oleh Imam Syafi'i. Beliau berkata, nusbitu hadhihi sifati allati jaa biha al-Qur'an wa waradat biha as-sunnatu wa nunfi'a tashbiha anhu kama nufi'a an nafsi. Iaitu apa? Kami menetapkan sifat-sifat ini yang datang dari dalam Al-Quran dan juga as-sunnah, dan kami menafikan tashbih darinya, iaitu Allah, sebagaimana Allah menafikan dari dirinya sendiri. Buka dalam kitab Siyarul A'lamin Nubala, juz 20, page 341. Ini adalah mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sebenarnya sah-sah saja mengertikan mutasyabihat sesuai dengan zahirnya jika yang maksudkannya adalah zahir dalam pengertian tanpa takwil, tafsir, tashbih dan taktil. Tetapi jika sudah mentafsir atau tashbih meski hanya dalam maknanya, tidak dalam lafaznya, maka itu sudah dilarang. Okey. Sekarang kita nak menjawab syubhat penambahan hakikat dan zahir. Ada beberapa pendapat ulama yang dibuat hujah oleh Salafi berkaitan mazhab Salaf yang dipersepsikan menetapkan zahir atau hakikat lughawiyah. Dan berikut ini ucapan-ucapan ulama tersebut beserta penjelasannya. Jadi ini beberapa yang dia orang ambil. Jadi contoh dia nak jawab, macam mana kita nak jawab? Kita ambil pertama dari Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitab Ibanah. Jadi kita pakai kitab yang mereka dakwa sendiri, itu adalah kitab mereka. Hukmu kalamillahi ta'ala ayyakuna ala zahiri wa haqiqatihi wa la yakhruju syai'un an zahirihi ila al-majaz illa bihujjatin alla tarawna annahu idza kana zahirul kalami al-umum fa idza warada bil lafzil umum wal muradu bihi al-khusus falaysa huwa ala haqiqati zahir wa laysa yajuzu an ya'dula bima zahiruhu al-umum anil umum bi ghairi hujjatin kadzalika qauluhu ta'ala lima khalaqtu bi yadayhi minal ayat ala zahirihi aw haqiqatihi min isbat al-yadaini wa la yajuzu an ya'dula bihi an zahiri al-yadaini ila ma idda'ahu usumuna illa bi hujjatin. Jadi ucapan ini jika kita andaikan benar ucapan beliau, kalaulah kita kata menisbahkan kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kitab Al-Ibanah yang merupakan cetakan bukan daripada Tabyin Kazi Al-Muftari, ini adalah kalam Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri. Kalau kita tetapkan, maka bukan sesuatu yang aneh kerana hukum asal sifat adalah zahirnya atau hakikatnya selama mungkin, dan jika tidak mungkin maka baru boleh dimaksudkan majaz. Jadi dia kena letakkan makna zahir, makna hakiki. Kalau dah tak mungkin baru boleh lari majaz. Okay. Ibnu Jauzi berkata wa syai'u innama yuhmalu ala haqiqatihi idza amkan fa in sarafa sarifun yuhmila 'alal majaz. Suatu itu
ditanggungkan secara hakikatnya ketika dia mungkin. Kalau ada yang mengalihkan dari makna hakikat dia, maka kena dipegangkan kepada maksud majaz. Okey. Kemudian berkait dengan sifat pernyataan sifat yadain ditetapkan sesuai dengan zahir dan hakikatnya. Maka yang harus difahami bahawa zahir dan hakikat pada ucapan Abul Hasan di atas bukan zahir makna atau hakikat lughawiyah, tetapi zahir lawan daripada muawwal dalam ilmu usul fiqh. Kita ada zahir, ada muawwal. Kita ada. Tu, boleh tengok tu. Okey. Yang berarti tanpa takwil dan hakikat dalam erti tidak ditafsir atau ditakwil. Yang keduanya adalah majaz. Kerana jika dimaksudkan majaz, maka itu bukan lagi sebagai sifat Allah Subhanahu wa taala. Okey. Zahir yang dimaksudkan Al-Asy'ari tersebut juga dalam rangka menolak dakwaan-dakwaan kaum Jahmiyah dan Mu'tazilah yang mentaktil Allah dari sifat yadain, yad dan ain, dan menjadi sifat kudrah atau nikmat. Terbukti beliau mendatangkan min, huruf jar yang berfaedah bayinah. Itu min litabyin atau min untuk lil bayan. Okay. Dan itu terbukti dari ucapan beliau yang mengisbatkan yadain, artinya tidak boleh yadain diartikan yad atau ID. Okay. Tetapi justru ID maupun yad dikembalikan kepada yadain. Hal ini dibuktikan bahawa Syekh Abdul Hasan Asy'ari mengisbatkan sifat dan mentafwidkan maknanya adalah ucapan beliau sendiri seperti yang kita tengok dalam versi Al-Ibanah cetakan juga. Apa dia kata? Wa anna Allah istawa 'alal arsy 'alal wajhi alladhi qalahu wa bil ma'na alladhi aradahu istiwa'an munazzahan 'anil mumasati wal istiqrar wat tamakuni wal ghululi wal intiqal la yahmiluhu al arsyu balil arsyu wa hamalatuhu mahmuluna bil lutfi qudratihi wa maquruna bi fi qabdatihi wa huwa fawqa arsy wa fawqa kulli syai'in ila takhaw wa mithara fawqiyah la taziduhu qurban ila al-arsy was sama'. Dari sini dia jelas dia menyebutkan tahrir mahal niza' dia adalah munazzahan 'anil mumasati wal istiqrari wat tamakuni wal hululi wal intiqal. Jadi kalau kita kata bahawa nuskha al-Ibanah itu adalah benar sahih nisbah kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, nescaya itu pun akan menafikan dakwaan mereka tersebut dan terpatah dakwaan mereka tersebut. Okay. Ucapan ini sahaja sudah menolak beberapa faham salafi yang menetapkan istiqrar untuk Allah Subhanahu wa taala. Cuba bandingkan pula ucapan Abul Hasan Asy'ari tersebut dengan ucapan ulama lain seperti ucapan Ibnu Hubairah Al-Hambali sebagai berikut. Apa dia kata? La yufassaru 'ala al-haqiqati wala 'ala al-majazi li anna hamlaha 'ala al-haqiqati tashbihun wa 'ala al-majazi bid'ah. Tidak boleh ditafsir sesuai hakikatnya, juga tidak majaz kerana memaksudkan hakikatnya adalah tashbih dan atas majaz adalah bid'ah. Ini dia sendiri dah menafikan oleh ulama Hanabilah. Lalu kalau kita baca dalam kitab Tabyin Kazib Al-Muftari, setelah dia menguraikan akidah kitab Al-Ibanah sebahagian daripadanya, apa dia kata lepas tu? Dia kata maka ini tak boleh menolak bahawa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari juga meraihkan golongan sunnah di kalangan iaitu ulama-ulama Hanabilah. Ucapan yang dinukil dan disetujui oleh Ibn Rajab Al-Hambali ini boleh dijadikan pertimbangan bahawa hakikat pada ucapan Abul Hasan bukan hakikat lughawiyah yang menjatuhkan dalam tashbih. Kerana jika kita ertikan demikian sebagaimana yang didakwa oleh sebagian salafi, maka justru ucapan Abul Hasan Al-Asy'ari tersebut menyelisihi majoriti ulama dan itu sangat tidak mungkin. Okey, cuba kita tengok Imam Ibnu Abdul Bar. Dalam kitab Tamhid, Ahlus Sunnati mujma'una 'ala al-iqrar bis-sifat al-waridati fi kitab wa sunnah wa hamluha 'ala al-haqiqati la 'ala al-majaz illa annahum lam yukayyifu syai'an min dalika. Wa ammal jahmiyatu wal mu'tazilatu wal khawarij fa kulluhum yunkiruha wa la yahmilu minha syai'an 'ala al-haqiqati wa yaz'amuna anna man aqarra biha musyabbih. Jadi ucapan Imam Ibn Abdul Bar ini merupakan hujah yang paling laku bagi salafi. Bagi diorang apakah ini selesai? Kita boleh runtuhkan Asy'ariyah. Itu jawapan golongan salafi.
dalam usaha membantah pendapat majoriti ulama di atas. Andai kita terima pengertian dan maksud yang dihadirkan oleh Salafi dari ucapan Ibn Abdul Bar tersebut, maka pernyataan ijma' ini sungguh bertentangan dengan pernyataan majoriti ulama di atas bahawa memaksudkan hakikat dalam bahasanya adalah sama dengan dakwaan tashbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu sungguh tidak mungkin. Jadi impossible. Apatah lagi ucapan Ibn Abdul Bar tersebut juga dinukil dan dibuat hujah oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Ibn Hajar Al-Asqalani yang jelas-jelas muawil ni pun menggunakan ini dengan pemahaman yang berbeza. Yang dikenal pengikut mazhab Asy'ariyah. Dua tanda-tanda ini sudah membuat lemah cara macam mana golongan Salafi untuk memahami kalam Imam Ibn Al-Bar. Al-Hafiz Imam Ibn Abdul Bar tadi. Okey. Lepas tu ini juga dia ada boleh baca dalam teks yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi. Okay, kita terus kepada Al-Qurtubi. Banyak lagi ni. Nanti tak khatam. Apa-apa Syawal kita berhenti. Kita niat ni daurah Ramadaniyah. Atau kalau kami di pondok kita panggil kilatan posonan puasa. Kilatan bulan puasa. Al-Qurtubi walam yunkir ahadun minas salafi as-salihi annahu istawa 'alal arsy. Ini dipakai oleh golongan salaf. Hakikatan wa khussa al-arsy bidzalika. Ini semalam ada yang tanya kat atas. Bidzalika li'annahu a'zamu makhluqatihi wa innama jahilu. Jadi dia nak katalah semalam. Ini kaul Ibu Al-Qurtubi sendiri. Jahilu kaifiyatul istiwa. Ada kaif tapi jahil terhadap kaif. Maksud dia apa? Cuma kaif tu tak tahu, tapi ada kaif atas kalam ini. Fa innahu la tu'lamu haqiqatu. Okey. Sekarang bila kita membaca teks ulama, dia berbicara dalam bahasa Arab, maka kita kena tanggungkan apa yang dia tulis sesuai dengan ilmu bahasa Arab. Itu cara untuk kita faham teks. Bukan kita tengok dari segi makna terjemahan dia. Kita nak terjemah tu kita kena ikut nahwu baru boleh kita terjemah. Bukan ini sedap terjemah macam ni, ini cara baca. Itu tak betul. Kan banyak terutamanya adik-adik dekat universiti, orang tanya, lebih kurang dia tanya orang Arab lah. Macam mana nak baca ni macam ni? Kau rasa baca yang sedap macam mana? Itu yang kau pilih. Itu tak betul. Ada yang kata macam tu. Jadi kita tengok apa macam mana? Yang sedap ni rasa-rasa ni lah dia. Tak boleh. Kita kena tengok makna dia, kita kena tengok apa. Nak beri makna ni, kita kena tengok nahwu dia. Mana mubtada', mana khabar. Ada orang, bila dia baca kitab, dia kata apa? Dia kata ada orang dia baca kitab. Bila dia baca kitab, dia kata apa? Kenapa baca macam ni? Dia bukan, saya tak tengoklah nahwu ke tak nahwu, kita rasa sedap, yang sedap lah. Inilah yang sedap. Itu tak betul lah. Dan dia tak tahu mana mubtada', mana khabar. Mana mubtada' khabar. Saya tak tahu mana mubtada' khabar, maknanya sedap macam ni. Itu tak boleh juga. Itu tak betul. Intilaqan minal i'rab, intilaqan min ilmi nahwi. Berangkat daripada ilmu nahwu, berangkat daripada i'rab, kita dapat tahu makna yang sebenar. Boleh tahu fa' ni fa' apa, min ni min apa, boleh tahu huruf ini dia ta'alluq dengan fi'il atau syibih fi'il yang mana. Ini semua menentukan makna. Barulah kita terjemahan itu menjadi terjemah yang sahih, terjemahan yang betul. Okey. Macam mana nak faham kalam Qurtubi? Paradoks ini. Kita baca satu persatu. Ucapan hakikat Al-Qurtubi yang dimaksudkan bukan hakikat lughawiyah sebagai dakwaan as-salafi. Tetapi hakikat sebagaimana diucapkan Az-Zahabi di atas. Iaitu tidak ditafsir dan tidak ditakwil. Tidak ditafsir dan tidak ditakwil. Boleh baca nanti ke atas. Atau hakikat bermakna yang sabit dari asy-syari'. Hakikat yang memang sabit daripada syari' yang dikembalikan kepada syari' lah. Atau maksudnya adalah perkara yang hak. Dan itulah mazhab salaf sebagaimana dikatakan sendiri oleh beliau. Kemudian kaitan ucapan Qurtubi, salaf tidak mengetahui kaifnya. Ini yang ditanya semalam. Siapa yang tanya semalam? Okay. Saya tak ingat. Yang tanya semalam. Ya. Okey. Ada yang tanya semalam. Okey.
yang seakan-akan beliau menetapkan kaifiyah untuk Allah. Padahal di sisi lain, ulama mengatakan kaifiyah bagi Allah dinafikan. Jadi, tak boleh dikaif kerana kaif itu adalah makhluk. Maka hendaklah difahami bahawa beliau memilih ucapan Imam Malik yang mengatakan kaifnya majhul. Yang mana kita akan syarahkan juga kaul Imam Malik itu nanti. Dan sebagaimana penjelasan tentang dua riwayat Imam Malik, insya-Allah akan saya jelaskan nanti. Jadi kita akan bahas bahawa kaif yang dimaksudkan oleh Al-Qurtubi adalah bermakna hakikat sesuatu, dan itu terbukti dari riwayat Imam Malik yang dinukilkan dengan riwayat seperti itu. Bukti kuatnya lagi, beliau menggunakan fa. Secara ilmu nahwu digunakan fa yang berfaedah tafrid dari ucapan maka tidak diketahui hakikatnya, yang merupakan tafsir atas maksud beliau. Jadi fa innahu la tu'lamu hakikatuhu. Jadi kata-kata wa innama jahilu kaifiyatal istiwa, hanya saja ulama tidak tahu kaifiyatal istiwa, fa innahu menjelaskan maksud dia la tu'lamu hakikatuhu, tidak mengetahui hakikatnya. Bukan berarti wujudul kaifiyah, tapi adamu ma'rifatil kaifiyah, bukan. Tapi la tu'lam hakikatuhu. Maksud kaifiyah di sini adalah hakikat itu sendiri kita tidak tahu. Itu sebab itu digunakan huruf fa. Kalau tak puas hati Ustaz ini berbelit-belit ni pakai helah-helah nahwu pula nak lari. Ada yang cakap macam tu. Okey, fine. Kalau nak tuduh balik, tak ada masalah. Cuba kita rujuk. Selain daripada itu, andai Al-Qurtubi memaksudkan hakikat tersebut adalah dari sisi lughawi yang bererti fahaman beliau sama seperti Salafi, maka kenapa dalam penjelasan-penjelasan yang lain justru beliau menentang fahaman-fahaman yang di bawah Salafi? Contoh dia, beliau anti ulwu atau jihah. Ini Imam Qurtubi. Apa dia kata? Wal akhbaru fi hadzal bab kathiratun sahihatun muntashirah musyiratun ila al-ulubi la yadfa'uha illa mulhidun aw jahilun mu'anidun wal muradu biha tawqiruhu wa tanzihuhu anis sufli wa tahti wa wasafahu bil uluwi wal 'ilmati la bil amakini wal jihati wal hududi li annaha sifatul ajsam wa innama turfa'ul aidi bid du'ai ila as-sama'i li anna as-sama'a mahbatul wahyi wa manzilul qadri wa mahalul qudsi wa ma'danul mutahharin minal malaikati wa ilaiha turfa'u a'malul ibad wa fawqaha 'arshuhu wa jannatuhu kama ja'alallahu al-ka'bata qiblatan lid-du'a'i was-salat. Boleh nampak tu? Dia sendiri menafikan. Boleh nampak? Okey. Lalu beliau juga menjelaskan mazhab salaf yang berbeza dengan akidah salaf. Wa qad urifa anna madhhab as-salaf tarku ta'arrudi li ta'wiliha ma'a qat'iha bi istihalati zawahiriha. Dan telah diketahui mazhab salaf adalah meninggalkan atau menyinggung takwil dengan pemastian muhalnya zahir-zahir. Ini adalah dia jelas. Ini je. Urifa mazhab salaf tarku ta'arudi li ta'wiliha ma'aqatiha bi istihalati zawahiriha. Berarti hadir wa hadirat hafizahullah. Maka macam mana boleh kita nak guna kalam Al-Qurtubi yang awal tadi mengatakan ni buktinya ulama kata dia tahu dengan kaifiyah tapi tidak, maksudnya dia ada kaifiyah tapi tidak tahu kaifiyah. Ini tak, kerana dia bertentangan dengan kalam mesti. Maka yang betul makna dia adalah fa innahu la tu'lam la tu'lam hakikat maksud jahilu kaifiyata al-istiwa, maksudnya la tu'lam haqiqatuhu. Okey, kita faham kan? Abu Usman An-Naisaburi wa yumiruna al-khabara as-sahiha ala dhahirihi wa yakiluna ilmahu ilaihi subhanahu wa ta'ala
Zahir yang dimaksudkan adalah zahir lafaz. Terbukti beliau menyerahkan tafwid ilmunya kepada Allah. Ini contoh dia. Kalam As-Sabuni pula. Wa yumiruna al-khabar as-sahiha al-warida bi dzikrihi ala zahirihi wa yakiluna ilmahu ila Allah Ta'ala. Jadi zahir yang dimaksudkan adalah zahir lafaz. Terbukti beliau menyerahkan tafwid ilmunya kepada Allah, dan perlu diketahui Syekhul Islam As-Sabuni ini adalah ulama Asy'ariyah yang dalam setiap pengajiannya selalu membaca kitab Al-Ibanah. Okey, Khatib Al-Baghdadi, amal kalamu fi sifat fa inna ma ruwiya minha fi sunani as-sahah as-sihah madhhabus salaf isbatuha wa ijra'uha ala dhawahiriha wa nafyul kaifiyati wa tashbihi anha. Adapun pembicaraan sifat, maka hadis yang diriwayatkan dalam as-sunan yang sahih menurut mazhab salaf adalah menetapkannya, memberlakukannya sebagaimana zahir-zahirnya serta menafikan kaifiyah dan tashbih. Zahir yang dimaksudkan oleh Khatib Al-Baghdadi adalah zahir lafaz, bukan zahir makna. Sekarang kita tengok, zahir yang dimaksudkan oleh Khatib Al-Baghdadi adalah zahir lafaz, bukan zahir makna, iaitu zahir yang tanpa tafsir dan takwil. Terbukti beliau memberi tambahan penafian tashbih sebagaimana dalam ucapan beliau yang terakhir. Wala naqulu innaha jawarih wala nushbihuha bil aidi wal asma'i wal absari allati hiya jawarihu wa adawatun lil fi'al. Dan kami tidak katakan bahawa itu adalah organ-organ tubuh. Tidak mentashbihkan dengan tangan-tangan, pendengaran-pendengaran dan penglihatan-penglihatan yang merupakan organ dan media pekerjaan. Tazkiratul Hufaz. Ini seakan-akan menjadi penegasan bahawa zahir yang beliau maksudkan adalah zahir lafaz, lantaran yad, wajah dan sebagainya tidak dimaksudkan hakikat lughawiyah, iaitu tangan dan lain-lain, iaitu organ tubuh atau jarihah. Dan hal ini sangat berkontra atau sangat berlawanan dengan akidah salaf. Okey. Al-Khattabi, hadzal hadisu wa ma ashbahahu min al-ahadithi fi sifat kana madhhabus salaf fiha al-iman biha wa ijra'aha ala zahiriha wa nafy al-kayfiyati anha. Hadis ini dan yang serupa dengannya adalah dari hadis sifat. Mazhab salaf dalam hal itu adalah beriman kepadanya, memperlakukan sebagaimana zahirnya serta menafikan kaifiyah darinya. Aqawilus Thiqat, muka surat 174. Syekh Mur'i Al-Mar'i Al-Hambali memperjelaskan ucapan beliau. Qala Al-Khattabi hadzal hadis mimma tuhibul uqul uqula fihi syuyukhuna fa ajrahuha ala zahiri lafzi la ala zahiri lafzihi wa lam yakshifu an batini ma'nahu ala nahwi madhhabihim fi tawaqif inda tafsiri kulli ma la yuhitu al-ilma bikunhihi min hadzal bab. Iaitu Al-Khattabi berkata, hadis ini adalah perkara yang guru-guru kami takut membicarakannya. Iaitu apa? Mereka kemudian memberlakukan sesuai dengan zahir lafaz, tidak menyibak, iaitu menghilangkan syubhat batin, maknanya sesuai dengan mazhab mereka yang tawakuf atau berhenti ketika mentafsirkan setiap itu yang tidak mampu meliputi hakikat dari bab ini. Hadirin wa hadirat hafizakumullah, ucapan ini menegaskan maksud ucapan sebelumnya bahawa yang dimaksudkan adalah zahirul lafzi. Zahirul lafzi. Bukan hakikat lughawiyah. Lalu kita boleh lihat pula Imam Al-Baghawi rahimahullah. Yajibu al-imanu biha wa imraruha ala zahiriha mu'arridan fiha an ta'wil mujtaniban at-tashbiha mu'taqidan anna al-bariya subhanahu wa ta'ala la yushbihu syai'un min sifatihi wa sifati khalqihi kama la tushbihu dhatuhu dhawati khalqihi. Qala ta'ala laysa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Wa ala hadha madha salaful ummah wa ulama'us sunnah talaqquha jami'an bil imani
talaqawha bil jami'an bil imani wal qabul wa tajannabu fiha at-tamthila wa ta'wil wa wakkalu al-ilma fiha ila Allah Ta'ala. Jadi wajib beriman dengannya dan memperlakukan sebagaimana zahirnya dengan berpaling dari takwil, menjauhi tashbih, meyakini bahawa Allah Al-Bari Azza wa Jalla sifatnya tidak menyerupai sifat makhluk, sebagaimana zatnya tidak sama dengan zat makhluk. Allah Ta'ala berfirman artinya, tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah, dia adalah yang maha mendengar lagi maha melihat. Dan dengan ini ulama salaf dan ulama sunnah mengikuti. Semuanya menerima dengan iman dan qabul, menjauhi tamthil dan ta'wil dan menyerahkan kepada Allah. Boleh lihat di kitab Tafsir Al-Baghawi juz 1 page 19. Al-Baghawi dengan sangat jelas di akhir ucapannya adalah iaitu apa? Iaitu melakukan tafwid, dan itu menunjukkan zahir yang dimaksudkan adalah zahirul lafzi. Zahirul lafzi dan bukan zahir makna lughah atau hakikat lughawiyah tadi. Dan itu dikukuhkan dengan pernyataan beliau berikut. Apa dia kata? Iaitu wa amma ahlus sunnati fayaquluna al-istiwa'u 'alal arsy sifatun lillah bila kaifin yajibu 'ala ar-rajuli al-iman bihi wa yakillu al-ilma fihi ila Allah azza wa jalla. Okey. Lalu disebut lagi oleh Imam At-Tahadi sendiri, al-aula fi hadhihi al-ayat al-ula. Yang pertama kan dalam ayat ini, al-ula fi hadhihi al-ayat wa ma syaa kalaha ay yu'mina al-insanu bi dhahiriha wa yakillu ilmaha ila Allah wa ya'taqida anna Allah yunazzahun an samatil huduthi. Hadasi atau hudus, bilang wawu mungkin. Ala dzalika maddat a'immatus salafi wal ulama'us sunnah. Jadi yang pertama dalam ayat ini dan yang serupa dengannya adalah manusia beriman terhadap zahirnya dan menyerahkan ilmunya kepada Allah serta meyakini bahawa Allah SWT bersih dari tanda-tanda hudus, iaitu makhluk. Tak wawu, tinggal wawu kat situ. Demikian pedoman ulama salaf dan ulama sunnah. Ucapan Zahir Az-Zahabi ini juga zahir lafaz. Terbukti beliau melakukan tafwid. Okey. Cuba kita lihat lagi Imam Abul Qasim At-Taimi, Abu Qasim At-Taimi dia kata, madhhabu Malik wa Thawri wal Auza'i wa Syafi'i wa Hamad ibn Salamah wa Hamad bin Zaid wa Ahmad wa Yahya bin Sa'id Al-Qattan wa Abdurrahman bin Mahdi wa Ishaq bin Rahawih anna sifatillahi allati wasafa biha nafsuhu wa wasafahu biha rasuluhu ma'as sam'i wal basari wal wajhi wal yadaini wa sa'iri awsafihi innama hiya ala zahiriha al-ma'ruf al-mashhur min ghairi kayfin yatawahhamu fiha wala tashbihin wala ta'wil. Mada Malik, Al-Thawri, Auza'i, Syafi'i, Hamad bin Salamah, Hamad bin Zaid, Ahmad, Yahya bin Zaid, Al-Qattan, Abdurrahman bin Mahdi dan Ishaq bin Rahwih bahawa sifat-sifat Allah yang dia sifatkan pada zat pada dirinya sendiri dan yang disifatkan Rasulnya, baik sama, basar, wajah, yadain dan sifat-sifat yang lain adalah sesuai dengan zahirnya yang ma'ruf, yang masyhur dengan tanpa kaif, yang boleh menjadikan salah faham, tidak tasbih dan tidak pula takwil. Benarkah ulama yang disebutkan di atas berkata zahir dalam lughah? Dan penjelasan At-Taimi ini menjadi jawapannya. Ai huwa ala zahiri. Apa ai huwa ala zahiri? La yajuzu sarfuhu ila majaz bin naw'in min taw. Tak boleh berpindahkannya atau memalingkannya kepada majaz yang dipahami binau'in, iaitu sejenis daripada takwil. Okey. Maka ini jelas bahawa yang dimaksudkan adalah tidak boleh ditakwil serta tidak menetapkan kait dengan tasbih. Dan ini bukan zahir makna sebagaimana pemahaman salafi. Yang salafi wahabi, tetapi justru tafwid makna dan diperlakukan pada zahir lafaz atau zahir datang. Ada sedikit iskal dalam ucap Abul Qasim At-Taimi di atas, iaitu beliau memperlakukan sifat aqliyah dan sifat khabariyah mutasyabihat sebagaimana zahirnya.
ucapan ini boleh disalah artikan jika berada di tangan salafi. Maksud ucapan tersebut adalah bahawa kedua sifat tersebut tidak ditasbih dan ditakwil. Sifat akliyah yang menunjukkan kesempurnaan bagi Allah diperlakukan sebagaimana zahirnya tanpa takwil, meskipun makna khas yang hakiki ditafwid kerana Allah kepada Allah kerana hanya Allah SWT yang maha mengetahui hakikat. Dan sifat khabariyah yang maknanya boleh memahamkan kekurangan bagi Allah diperlakukan sebagaimana zahir lafaznya dengan tanpa takwil, tasbih dan kaif yang bererti adalah tafwid makna sebagaimana mazhab majoriti ulama salaf. Jadi kedua sifat ini juga ada sisi tafwid. Hanya sahaja tafwid dalam sifat akliyah adalah pada makna khas yang hakiki. Sedangkan tafwid pada sifat khabariyah adalah pada makna kulli atau makna zahirnya. Okey. Dengan demikian zahir yang dimaksudkan di atas adalah zahir lafaz atau datangnya, iaitu tanpa takwil dan tafsir. Ini selaras atau sama dengan kalam Imam Az-Zahabi, iaitu sara adh-dhahiru al-yawma dhahiraini ahaduma haqqun wa tsani batilun. Fal haqqu yaqulu innahu sami'un basirun muridun mutakallimun hayyun alimun kullu syai'in haliku ila wajha khalaqa adama ala suratihi khuliqa adam biyadihi wa kallama Musa taklima, kallama Allah Musa taklima lah, wa takhadha Ibrahim khalila wa amsal dzalika wa numiruhu ala ma ja'a bihi nafhamu minhu dalalatal khitab kama yaliqu bihi ta'ala wa la naqulu lahu ta'wilun yukhalifu dzalika wa dhahirul akharu wa huwa batin. Itu apa? Iaitu wadhalal antaqidah qiyas al-ghaib ala syahid wa tumathilul bari abi khalqi. Jadi apa? Titik kesesatan adalah qiyasus syahid ala ghaib. Qiyasul ghaib ala syahid. Maksud qiyasul ghaib ala syahid kita kata iaitu Allah Subhanahu wa taala manusia sifat kesempurnaan adalah memiliki tangan. Anggota. Orang yang tak ada anggota berarti cacat. Takkanlah Allah tak ada tangan, berarti Allah cacat. Ini adalah batil. Qiyasul syahid ala ghaib atau qiyasul ghaib ala syahid. Qiyasul ghaib ala syahid, mengkiaskan benda yang ghaib pada syahid. Okey. Abdul Qasim At-Taimi dia kata lagi, ini boleh kita baca panjang ni sama, diulang, ditegaskan jadi beberapa hujah yang mana adik-adik semua boleh rujuk. Okey. Sekarang kita nak bahas tentang apakah salah menetapkan kaif. Dah pukul 12.47. Apakah salah menetapkan kaif? Okey, kita sikit je. Jadi kita berhenti nanti dekat maklum kita besok kita bahas. Iaitu apakah salah menetapkan kaifiyah? Membicarakan masalah kaifiyah ini memang memerlukan ketelitian yang lebih. Mengingat ucapan-ucapan ulama ahli sunnah tentang ini sekilas kelihatan saling bertentangan. Permasalahan ini bermula dari ucapan Imam Malik bin Anas yang popular tentang istiwa dan kaifiyah. Jadi titik atau awal masalahnya ada pada istiwa dan kaifiyah yang pada akhirnya mengantarkan pada perbezaan fahaman antara ahli sunnah wal jamaah dengan salafi. Ahli sunnah meyakini bahawa Allah tidak berkaifiyah. Kerana kaifiyah adalah keadaan dari sifat makhluk yang berarti pula tasbih. Sedangkan istiwa Allah tidak diketahui maknanya. Bila disandarkan kepada Allah atau ringkasnya ditafwidkan kepada Allah. Adapun sebagian riwayat dari Imam Malik yang menyebutkan istiwa maklum, maka maksudnya adalah maklum dalam Al-Quran atau maksudnya maklum dalam lughah. Namun itu saat tidak disandarkan kepada Allah sebagaimana nukilan yang akan disampaikan nanti. Sedangkan Salafi berbeza lagi. Mereka meyakini Allah mempunyai kaifiyah tetapi majhul. Ada kaidah tapi majhul. Dan istiwa Allah diketahui maknanya baik bagi kalangan ulama ataupun awam. So itu adalah khilaf antara kita dengan Salafi. Sebenarnya kaum Salafi yang sebahagian darinya mengaku bermazhab Asy'ariyah atau Hanabilah pun berbeza dengan akidah Imam Ahmad bin Hanbal dalam masalah. Ibnu Hamdan Al-Hambali dalam kitab Nihayatul Muqtadi menukilkan ucapan Imam Ahmad tentang kaifiyah yang muhal.
ahadisu sifat tamurru kama ja'at min ghairi bahsin an ma'aniha wa nukhalifu ma khatara fi dhihni fil khatir inda sama'iha wa nunfi at-tashbiha anillahi ta'ala ay inda dhikriha ma'a tasdiqin nabi sallallahu alaihi wasallam wal imani biha wa kullu ma yuqalu wa yutasawwaru fa huwa taqyibun wa tashbihun wa huwa muhal. Hadis-hadis sifat berlaku sebagaimana datangnya dengan tanpa membahas makna-maknanya. Dan kami menyelisihi apa yang terfikirkan di dalam hati saat mendengar. Menafikan tasbih dari Allah Ta'ala ketika menyebutnya serta membenarkan Rasulullah SAW dan beriman kepadanya. Dan setiap yang boleh difikirkan dan digambarkan, maka itu takyif dan tasbih dan itu muhal. Boleh buka dalam kitab Lawami'ul Anwar. Setelah menukilkan ucapan ini, As-Safarani Al-Hambali berkata bahawa inilah mazhab salaf Athariyah yang hak. Maksudnya apa? Dengan demikian, ini jelas-jelas bertentangan dengan akidah salafi yang menetapkan kaifiyah bagi Allah. Wa kullu ma yuqal wa yatasawwaru fa huwa takyibun wa tashbih. Jadi kalau kita kata makna dia boleh yuqal, kita akan takyif. Padahal dia jelas batil dan ternafi dengan perkara ini. Ibn Jauzi berkata, kaifa yuqalu lahu kaifun wal kaifu fi haqqihi muhal. Iaitu apa? Bagaimana dikatakan bagi Allah SWT ada kaif. Wal kaifu sedangkan kaif fi haqqihi muhal. Kaif bagi hak Allah SWT adalah muhal. Ini dah cukup untuk patahkan hujah mereka ketika mereka menetapkan ada kaif tapi tidak diketahui makna kaif. Dari kalangan ulama Hambali sendiri. Jadi kita kena faham perkara ini. Mengapa kaif bagi Allah adalah muhal? Jawabnya adalah kerana kaif adalah karakteristik jisim. Terlihat perawakannya. Jadi maksudnya watak dia. Dan ada bentuknya. Seperti ada awak dia, ada zat dia, ada syakhsiah dia. Dan ada bentuknya seperti warna-warni yang mempunyai bentuk, ukuran-ukuran dan gerakan-gerakan, dan Allah Maha Suci dari semua. Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Fusulun fil Aqidah Bainas Salafi wal Khalaf. Jadi ada di kalangan Salafi dia pro Syekh Yusuf Al-Qaradawi, diangkat habis-habis tokoh iaitu Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Kita akui bahawa Syekh Yusuf Al-Qaradawi memiliki ilmu yang masya-Allah, memiliki seorang penulis yang profilik juga. Akan tetapi dalam kitab Fusul ini, dia bagi saya kitab Fusul Akidah dalam bahagian sifat termasuk uraian yang paling lengkap dijelaskan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Yang saya anggap memang hebat. Yang saya hebat. Sayangnya golongan Salafi tak nak ambil yang tu. Saya pun tak tahu kenapa. Dia hanya ambil yang belakang tapi tak nak ambil yang depan. Cuba ambil yang depan. Apa Syekh Yusuf Al-Qaradawi kata? Mengatakan bahawa kaif tidak perlu ditafwid kerana kaif bagi Allah adalah muhal. Sebagaimana ucapan Imam Malik, ini juga merupakan bantahan kepada Salafi yang selalu saja mengatakan bahawa yang ditafsir adalah kaifnya, kaif Allah. Lebih jauh kita akan melakukan kajian ilmiah yang bersifat perbandingan antara hujah ahli sunnah dan hujah Salafi dalam masalah ini. So apa dia kata? Sekarang masalah maksud istiwa yang maklum. Al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Ada soalan? Apakah ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada, insya-Allah kita kumpul soalan untuk besok. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.